Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid Cikgu Tim? Cikgu Tim doakan semua anak murid Cikgu Tim sihat dan ceria di rumah. Jom belajar bersama Cikgu Tim Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 1. Pada hari ini, Cikgu Tim akan mengajar tema 6 Pengangkutan Awam di Malaysia, tajuk Unit 18 Kerjaya Pemandu. Objektif PDPR Cikgu Tim pada hari ini ialah murid dapat mengenal pasti maksud perkataan berhuruf tebal, menyatakan kerjaya pemandu pengangkutan awam dan menyatakan 3 ciri-ciri pemandu yang baik. Kemahiran mendengar dan bertutur. Anak murid Cikgu Tim, sila dengar dengan teliti ataupun baca bersama-sama dengan Cikgu Tim. Unit 18 Kerjaya Pemandu. Cekap memandu. Cikgu Saiful hendak menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur. Dengan berpandukan peta laluan di bawah, bantu pemandu teksi untuk menuju ke tempat penginapan Cikgu Saiful di Hotel Seri Villa. Jika awak lihat di situ, Cikgu Saiful ni menaiki teksi. Jadi dah diberikan pun peta tersebut macam mana dia nak sampai ke Hotel Seri Villa. Kalau awak lihat di situ, Cikgu Saiful menaiki sebuah teksi, kemudian ada peta bulatan, ada Hotel Seri Mesra, kemudian terus lagi, kemudian ada nampak masjid, hospital, medan selera dan akhir sekali Cikgu Saiful pun sampai ke destinasinya iaitu Hotel Seri Villa. Seterusnya, kemahiran membaca. Okey, anak murid Cikgu Tim boleh baca bersama-sama dengan Cikgu Tim berdasarkan video ini. Salim pemandu teksi, baca dialog di bawah. Cikgu Jaya menaiki sebuah teksi untuk pergi ke rumah sahabatnya di Jalan Ipoh. Cikgu Jaya, selamat sejahtera Encik. Salim, selamat sejahtera. Encik hendak ke mana? Cikgu Jaya, tolong hantarkan saya ke alamat ini. Salim, baiklah, tempat ini tidak jauh dari sini. Cikgu Jaya, terima kasih. Salim, sama-sama. Cikgu Jaya, sudah berapa lamakah Encik menjadi pemandu teksi? Salim menjawab, saya menjadi pemandu teksi sejak 5 tahun lalu. Sebaik saja pencen daripada tentera. Cikgu Jaya, Encik memang berasal dari Kuala Lumpur? Salim, saya berasal dari Taiping, Perak. Saya menetap di Gombak. Cikgu Jaya, apakah cabaran yang Encik hadapi sepanjang menjadi pemandu teksi? Encik Salim menjawab, sepanjang menjadi pemandu teksi saya berhadapan dengan pelbagai kerenah penumpang. Dalam kalangan penumpang saya, ada yang bersopan dan ada juga yang kurang beradab. Semua itu menguji kesabaran saya. Cikgu Jaya, rupa-rupanya menjadi seorang pemandu teksi juga memerlukan kesabaran yang tinggi. Encik Salim menjawab, ya Encik kerja apa? Cikgu Jaya, saya seorang guru. Salim bertanya, tugas seorang guru memerlukan kesabaran yang lebih tinggi. Cikgu Jaya, apa-apa kerja sekalipun memerlukan kesabaran. Encik Salim, pemandu teksi pun perlu banyak bersabar dengan kerenah penumpang. Cikgu Jaya, betul, saya setuju. Jadi jika kita setelah kita membaca petikan ini, dapatlah kita simpulkan Cik Salim ni merupakan seorang pemandu teksi, Cikgu Jaya pula merupakan seorang guru lah. Jadi mereka saling bertanya berkenaan dengan kerjaya masing-masing. Cikgu Jaya merupakan seorang guru, Cik Salim pemandu. Jadi mereka menyatakan bahawa mereka ni memerlukan kesabaran yang tinggi. Dan Cik Salim juga ada menyatakan bahawa terdapat pelbagai kerenah penumpang. Biasalah kan bila kita bawa pengangkutan awam ni macam-macam, kita jumpa ragam orang kan. Ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang bersopan, ada juga yang kurang beradab dan sebagainya. Begitu juga dengan cikgu. Cikgu ni pun sama juga, macam-macam kerenah anak murid yang cikgu telah jumpa. Memang segala pekerjaan memerlukan kesabaran. Jika lihat pada petikan itu, terdapat beberapa perkataan yang berhuruf tebal. Pencen, cabaran, kerenah, menguji. Okay, Cikgu Tim akan berikan maksud perkataan tersebut satu persatu.
Yang pertama, pencen. Pencen bermaksud bayaran tetap bulanan yang dibuat oleh kerajaan atau majikan kepada bekas pekerjanya yang telah bersara. Jadi pencen ni dibayar kepada bekas pekerja kerajaan lah. Maksudnya setelah mereka bersara, mereka pencen, mereka dapat lah pencen tu. Okay, seterusnya, cabaran. Sesuatu yang menguji kemampuan diri kita. Kerenah, ragam atau tingkah laku. Akhir sekali, menguji bermaksud memeriksa sesuatu untuk mengetahui keadaannya yang sebenar. Anak murid Cikgu Tim tahu tak apakah nama bagi kejaya pemandu ni? Sekiranya dia bawa kapal terbang, dia bawa feri dan sebagainya. Setiap kejaya pemandu ni ada nama ya. Jadi Cikgu Tim akan berikan nama kejaya pemandu pengangkutan awam di Malaysia. Yang pertama, pemandu van. Yang kedua, pemandu bas. Yang ketiga, Kapten ETS. Ya, ETS tu yang membawanya dinamakan Kapten. Okey, kalau kapal terbang pula, juru terbang. Awak selalu dengar kan pilot. Bahasa Inggerisnya pilot. Bahasa Melayu, juru terbang. Kemudian teksi, pemandu teksi. Dan akhir sekali kalau feri pula, juru mudi feri. Sedap pula kan? Juru mudi feri. Sebab dia mengemudi feri tu Jadi ada 6 nama kerjaya pemandu bagi pengangkutan awam. Seterusnya, jika kita lihat di situ adalah iklan jawatan kosong bagi pemandu bas. Wah. Ada beberapa kriteria untuk memohon. Jadi pastikan semua tu, kriteria tu kita tepati baru kita boleh dapat pekerjaan tu. Sekarang ni pekerjaan pun susah kan nak dapat. Lagi-lagilah sekarang ni pandemik COVID-19. Ada keterangan kekosongan, kelayakan. Kalau lihat kelayakan di situ, pengalaman 12 bulan. Status jawatan kosong, kontrak. Bilang kekosongan 3. Jenis lesen. Jenis lesen ni E. Macam saya, jenis lesen saya D. Keistimewaan dan kemudahan Pertubuhan Keselamatan Sosial, ada Perkeso, ada KWSP, ada allowance lebih masa. Jadi sekiranya nak mohon, hantarkan permohonan tersebut di alamat email yang tertera di situ ya. Seterusnya ada nombor telefon dan juga tarikh tutup permohonan 10 Jun. Gaji tu besar juga ya, RM1,500. Tempat kerja Johor. Waktu bekerja shift seperti yang kita sedia maklumlah, pemandu bas ni ada shift Shift pagi, shift malam. Ada bas yang bergerak pada waktu siang, ada bas yang bergerak pada waktu tengah malam, subuh dan sebagainya. Seterusnya, anak murid Cikgu Tim tahu tak apakah ciri-ciri pemandu yang baik? Ciri-cirinya apa ya? Berdasarkan petikan ciri-ciri pemandu yang baik, terdapat 10 ciri pemandu yang baik. Yang pertama, menepati masa. Yang kedua, berpakaian bersih dan kemas. Yang ketiga, bersedia membantu penumpang angkatkan barang dan sebagainya. Yang keempat ni paling penting, sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Ya, betul. Kalau ada lampu isyarat, merah berhenti. Hijau, jalan. Kalau kuning, bersedia untuk berhenti dan sebagainya. Kemudian, memandu dengan berhati-hati dan berhemah. Seterusnya, sentiasa senyum dan menghormati penumpang. Senyum sentiasa. Senyum tu sedekah, dapat pahala. Sentiasa mengutamakan keselamatan penumpang. Betul. Sentiasa mengutamakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Ya, betul. Kita bawa kenderaan, kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Seterusnya, mempunyai integriti yang tinggi, bermotivasi tinggi, cergas dan komited. Dan akhir sekali, sentiasa memastikan kenderaan dalam keadaan selamat untuk dipandu. Ya, ni paling betul sekali. Pastikan tayar semua okey, minyak dah isi, keadaan kenderaan itu sendiri okey, barulah kita boleh bawa kenderaan. Sebab kita bawa nyawa penumpang ya. Jadi kita memang kena utamakan keselamatan. Sebab malang ni tak berbau. Bila kita bawa kenderaan ni,
Jangan lupa, itu adalah ciri-ciri pemandu yang baik. Kemudian jangan lupa baca doa. Cikgu ingatkan diri cikgu juga. Okey. Jadi ada 10 ciri-ciri pemandu yang baik. Tugasan PDPR yang pertama, anak murid cikgu Tim mesti menonton video ini. Daripada video inilah awak belajar. Yang kedua, cikgu akan berikan link tugasan. Dan yang ketiga, awak jawab tugasan tersebut. Setelah selesai, awak hantar tugasan. Jadi sekian sahaja PDPR Cikgu Tim pada hari ini. Tahniah dan terima kasih kerana telah menonton video dan belajar bersama Cikgu Tim. Sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk mengikuti PDPR yang seterusnya. Terus kekal berada di rumah. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Akhir kata, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga.